Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca berkenaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan Allah SWT, akhlak Rasulullah yang tidak berdendam dan tidak mengeji atau memaki seorang. Allah SWT. Muhammad. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala dalam Syama'il Muhammadiyah, Allah SWT, ada seorang sahabat Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah, dia bertanya kepada Sayyidina Aisyah, aku pernah bertanya kepada Sayyidina Aisyah tentang budi pekerti Rasulullah. Lalu beliau berkata, lam yakun fahishan wala mutafahishan wala dhakhaban fil aswaq wala yujzi bisayyi'atil sayyi'ata walakin ya'fu wa yasfah. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Sayyidina Aisyah tentang akhlak Rasulullah. Jawab Sayyidina Aisyah, Rasulullah itu tidaklah mempunyai sifat fahishan wala mutafahishan. Fahishan itu seorang yang keji lah, seorang yang bersifat yang keji, ataupun orang yang melampau dalam kejahatan atau kekejian. Rasulullah bukanlah orang yang keji, jahat, dan bukan juga orang yang melampau dalam membuat kejahatan ataupun kekejian. Keji dan jahat pun Nabi tak buat, apatah lagi melampau. Karena ada manusia yang mereka itu jahat dan melampau dalam buat kejahatan, ada Allah SWT. Tetapi ada manusia yang jahat biasa-biasa saja. Rasulullah tidak ada sifat tu. Tidak ada. Dan tidaklah Nabi itu, kata Sayyidina Aisyah, suka bersuara dengan suara yang buruk, yang tak elok, suara yang keji, Allah SWT. Suara pun Nabi jaga, ada adabnya. Dan tidak pula membalas kejahatan, Allah SWT, membalas kejahatan dengan kejahatan. Nabi adalah sifatnya, adalah akhlaknya tidak membalas jahat dengan jahat. Itu Rasulullah SAW. Akhir zaman ni banyak orang balas jahat dengan jahat. Orang maki dia maki balik. Orang buat video cerita tentang tak elok tentang dia buat balik kat orang. Itu bukan akhlak Nabi SAW, dan itu bukanlah kehidupan seorang yang bertauhidkan Allah SWT. Dan pentingnya akhlak dalam hidup kita, kerana akhlak itulah yang membuktikan bahawa adanya tauhid dalam hati kita. Kerana hakikat akhlak itu adalah akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak dengan qada Allah, akhlak dengan apa yang dijadikan oleh Allah, apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak balas jahat dengan jahat? Karena Nabi, yang pertama sekali, Nabi pandang sesuatu itu datangnya daripada Allah sebagai ujian. Al-khairu wasyarr bi masyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarr bi masyiatillah. Dalam Ratibul Haddad. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarr bi masyiatillah. Baik buruk semua itu daripada baik dan buruk itu adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT, ujian. Maka orang yang dipandang ini daripada Allah, ujian daripada Allah kepada aku, maka dia tidak akan balas dengan buruk. Karena dia bukan memandang orang yang buat jahat kepada dia, tapi dia memandang siapa yang menjadikan semua ni, siapa mendatangkan ujian ni. Dan kenapa dia tak balas jahat dengan jahat? Karena Allah mengajarkan kita, Rasulullah mengajarkan kita tauhid kepada Allah. Yang pertama, memandang ini daripada Allah. Yang kedua, bila itu daripada Allah, kita hendaklah beradab dengan Allah SWT. Di antara adab dan akhlak kita menghadapi apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik atau buruk, iaitu dengan yang pertama sekali, kita tidak menjatuhkan diri kita dalam maksiat kepada Allah, dosa kepada Allah. Contoh, orang maki kita, maki itu dosa. Sibabul mu'min fusuq, mencaci maki orang mukmin itu fasik. Dia caci, dia maki, kita jangan balas dengan makian. Kalau kita balas dengan makian, kita pun buat dosa. Dia buat dosa, kita buat dosa. Dua-dua tak ada adab dengan Allah SWT. Orang yang caci kita, dia melanggar adab dengan Allah. Kerana hamba-hamba Allah mulia. Laqad karramna bani Adam, Allah telah muliakan anak Adam. Dan Allah tidak boleh kita tidak
izinkan kita untuk saling mencaci maki, saling menghinakan. Allah tak bagi. Allah kata, wahai satu kaum, kamu jangan hina kaum lain. Boleh jadi yang kamu hina itu lebih baik daripada kamu. Kan? Dan kita bila orang tu dah langgar adab dengan Allah, dia telah menghina, merendah-rendahkan makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang mulia, yang Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik. Pada waktu itu kita jangan ikut dia. Kita jangan langgar juga adab dengan Allah. Macam mana kita pilih jalan memaafkan dan mengelakkan daripada bertengkar, membalas makian dengan makian. Cukup kita memaafkan dan kita mendoakan dan supaya mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu itu kita dapat menjadi hamba yang beradab dengan Allah, dan kita dapat pahala mendoakan orang. Yang ketiga, itulah tanda ada tauhid dalam hati. Kerana dia tak mau maki, bagi dia apa? Bagi dia adalah kalau aku maki, seolah aku maki Allah. Kerana datang daripada Allah benda ni. Dia nampak punca tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi SAW sendiri, Nabi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Walakin ya'fu wa yasfah, kata Sayyidina Aisyah. Tetapi baginda Rasulullah SAW itu pemaaf dan pengampun. Ada wasfah ini juga dimaksudkan dengan Nabi melupakan kejahatan orang pada Nabi SAW. Ada satu kisah Rasulullah SAW pergi ke perang Uhud. Waktu tu di antara yang bersama dengan Rasulullah SAW, sahabat-sahabat yang utama yang sangat Nabi kasih adalah Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Hamzah adalah pak saudara Rasulullah SAW. Bila ke Uhud, Uhud ni adalah satu peperangan yang menggerunkan, kerana orang Quraisy, orang musyrikin daripada Mekah keluar daripada Mekah ke Uhud dengan niat, dengan semangat nak membalas dendam kepada tentera-tentera Islam kerana membunuh saudara-saudara mereka dan juga pemimpin-pemimpin mereka, Abu Jahal dan sebagainya, di dalam perang Badar. Perang Badar, lepas tu perang Uhud. Jadi ini perang balas dendam. Ini perang yang dahsyat. Ini perang yang orang musyrikin Mekah, Allah SWT, mereka tidak mau memberi peluang sikit pun untuk kaum muslimin menang. Mereka nak balas dendam betul-betul. Allah SWT. Di antara orang yang sangat nak balas dendam waktu tu adalah dia panggil apa? Hindun ke apa nama apa? Dia ni nak sangat-sangat matinya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah. Nak bunuh Sayyidina Hamzah. Dan dia telah mengupah Wahsy. Wahsy ni siapa? Dia adalah seorang daripada Habsyah, orang kulit hitam lah. Macam Sayyidina Bilal dan sebagainya. Dia adalah orang yang pandai menggunakan tombak. Baling tombak. Baling tu tepat kena terus mati. Diupah Wahsy untuk menyertai perang Uhud, dan target dia adalah Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu Rasulullah SAW menuju Uhud dengan para sahabat Nabi SAW, waktu mana perang di kemuncak, waktu itulah Wahsy dia melihat ada peluang untuk membunuh Sayyidina Hamzah, dia pun baling tombak. Bila baling tombak, Sayyidina Hamzah jatuh meninggal dunia. Dikorekkan pula dada Sayyidina Hamzah, dikeluarkan jantung dia, dipepak oleh siapa? Sebab Hindu dengan nama apa nama dia? Si Abu Sufyan tu kan? Hindu dengan. Dia pepak jantung Sayyidina Hamzah. Kerana terlalu marah pada Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Disebabkan kekalahan mereka di perang Badar. Di perang Badar. Balas dendam balik. Jadi yang membunuh Sayyidina Hamzah siapa? Wahsy. Rasulullah SAW lepas perang Uhud, Nabi cari jenazah yang ada di Uhud. Di antara Nabi tengok keadaan Sayyidina Hamzah dan Nabi menangis. Dan Nabi sangat sedih kerana apa? Dia bukan setakat bunuh Sayyidina Hamzah yang Nabi sangat kasih, yang menjadi pembela Nabi SAW. Bahkan Allah SWT Muhammad, dia pun dah belah dada Sayyidina Hamzah dan keluarkan jantung pepak. Maksudnya apa? Buruk sekali apa yang dia buat pada Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Nabi tahu yang bunuhnya adalah Wahsy. Pada satu hari di zaman Rasulullah telah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas peperangan dan sebagainya, Nabi duduk di Madinah, Islam makin kuat. Waktu tu datanglah Sayyidina Wahsy nak masuk Islam. Wahsy nak masuk Islam. Waktu dia masuk, Nabi tengok dia, Nabi menangis. Kerana Nabi teringatkan Sayyidina Hamzah dan apa yang dia buat pada Sayyidina Hamzah. Bila masuk Wahsy, berubah muka Rasulullah SAW.
Waktu tu Wahsy kata, wahai Rasulullah, aku mohon maaf, aku tahu engkau susah nak terima apa semua, tapi aku nak masuk Islam wahai Rasulullah. Nabi Islamkan dia. Nabi tak kata, wahai sahabat, tunggu apa lagi, Wahsy depan muka kamu. Sebelum dia cakap syahadah, biar kamu bunuh dia. Dan memang ada pun orang kafir yang terlalu kuat menentang Rasulullah, menentang Allah, memaki hamun Islam. Bila datang jumpa Rasulullah masuk Islam, Nabi diam. Nabi diam tu apa? Allah SWT. Nabi nak sahabat bertindak dulu pada dia. Kenapa? Waktu itu Nabi Fatul Mekah, Nabi telah beritahu pada para sahabat. Nabi kata apa? Allah SWT. Ada beberapa orang yang bila kamu jumpa mereka, bunuh mereka, walaupun mereka itu sedang bergantung di dalam Kaabah. Dan zaman jahiliah, siapa bergantung di dalam Kaabah, dia selamat. Nabi beritahu senarai nama. Tapi ada seorang tu yang kuat benci Islam, kuat memusuhi agama Allah SWT, dia mai kat Rasulullah nak masuk Islam. Tapi Nabi diam dulu. Nabi tak terus masuk ke Islam. Kenapa? Nabi tunggu sahabat dia masuk tu, sahabat pancung dia, sahabat bunuh dia. Kerana Nabi sahabat lah. Bila sahabat semua macam tak faham lah apa yang kenapa Nabi lambatkan dia masuk Islam. Lepas tu Nabi masukkan juga dalam Islam. Makanya sahabatnya, wahai Rasulullah, kenapa engkau lambat? Kenapa engkau macam delay, tak masukkan terus? Nabi kata, aku sedang menunggu kamu semua untuk membunuh dia. Kalau dia ucap syahadah, tak boleh bunuh dah. Tambah kuat dia masuk Islam. Sebab disebabkan dia takut sangat Rasulullah dah menguasai Mekah, terpaksa dia masuk Islam. Masuk juga dia Islam. Itu Rasulullah. Tapi Wahsy mai, tengok Nabi SAW sangat susah nak membalas kejahatan dengan kejahatan, keburukan dengan keburukan. Padahal kalau dibunuh dia ni pun tak apa, kenapa, dia memang kuat, sangat kuat memusuhi agama Allah, menyakiti orang Islam dan sebagainya di zaman Islam lemah. Jadi bila Wahsy mai, Nabi masukkan dalam Islam. Nabi tak suruh sahabat korek balik jantung dia. Tetapi Nabi kata kat Wahsy, wahai Wahsy, mulai hari ini jangan engkau bagi aku nampak muka engkau. Waktu tu Wahsy menangis. Kenapa? Rasulullah tak mau tengok muka dia. Bukan sebab Nabi benci pada dia, sebab kalau Nabi tengok dia, Nabi akan teringat Sayyidina Hamzah. Bahkan Nabi tak boleh nak duduk selesa ataupun duduk maksudnya apa, nak menumpukan fokus dalam dakwah Nabi SAW. Nabi tengah menyampaikan ilmu, kan dia masuk, Nabi kan teringat Sayyidina Hamzah. Dia akan menangis, sedih, Nabi ingatkan Sayyidina Hamzah. Allah sayangnya Nabi pada Sayyidina Hamzah. Waktu tu Wahsy pun dia mengakui, dia terima apa yang Nabi kata. Dan dikatakan Wahsy ketika mana dia mai ke Rasulullah punya majlis, dia duduk belakang sekali dan ditutup dengan kain. Walaupun Nabi tak mau tengok muka dia, tapi tetap mai ke majlis ilmu, mai ke majlis Nabi, ambil ilmu, ambil amal, ikut Rasulullah SAW. Dan ini perlu ada pada kita semua. Kita ada kena kesungguhan. Kita tidak boleh ada putus asa untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk mendekati Rasulullah SAW, walaupun kesalahan kita banyak. Okey ya. Terus. Jadi Nabi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kata Sayyidina Aisyah. Tapi baginda Rasulullah SAW itu pemaaf dan pengampun, itu melupakan kesalahan orang. Okay, ya? Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Sayyidina Anas bin Malik, lam yakun Rasulullah SAW fahishan wala la'anan wala sabbaban. Ini akhlak Nabi. Seperti tiru. Tidaklah Rasulullah SAW itu pengeji. Allah SWT. Seorang yang keji, seorang yang keji. Tidaklah Rasulullah seorang yang keji. Allah SWT. Wala la'anan, dan Nabi itu bukan pelaknat. Laknat orang. Dan tidak pula Rasulullah SAW itu wala sababan, dan Nabi itu tidak sababan, itu pencaci maki. Nabi bukan seorang yang keji, tak cakap benda yang keji, tak buat benda yang keji. Nabi juga bukan orang yang suka laknat orang. Yang ketiga, Nabi juga adalah orang yang tidak suka sababan, iaitu memaki hamun orang. Allah SWT. Berapa kali dalam hidup kita ni kita dah maki orang. Maki-maki ini menyebabkan dosa kepada Allah SWT. Dan memaki hamun itu bukanlah akhlak Rasulullah SAW. Jadi jangan kita dah maki-maki orang. Tak boleh. Rasulullah sendiri disakiti macam-macam. Nabi dimaki, Nabi dikata, Nabi difitnah, tetapi tidak pernah keluar daripada mulut Nabi makian. Maki orang. Tidak pernah. Tidak lanat. Tidak membalas kekejian dengan kekejian. Rasulullah SAW macam tu. Dan ada kisah yang lain, satu hari waktu mana kota Mekah telah ditakluk dalam Fathul Mekah,
Allah senang. Waktu tu kaum Quraisy rasa takut, rasa mereka dimusuhi, rasa mereka akan disakiti oleh Rasulullah SAW. Mereka rasa mereka akan dipenjarakan, dibunuh. Kenapa? Dulu mereka sakiti Nabi, sakiti as-sahabah. Bila sahabat kumpulkan kekuatan di Madinah, dah kuat, balik ke Mekah balik, nak kuasai Mekah balik, nak rampas balik Mekah, nak bebaskan Mekah daripada kezaliman pok-pok kafir ni, syirikin ni. Maka waktu itu bila Nabi datang dengan tentera yang ramai, Allah SWT pada peristiwa Fathul Mekah, waktu itulah orang yang kafir yang pernah menyakiti Nabi dan para sahabat mula takut. Mereka tak ada kuasa waktu tu. Dan mereka takut mereka dikuasai dan disakiti oleh Rasulullah SAW. Dibalas macam mana mereka buatkan Nabi dan para sahabat. Takut mereka. Allah SWT. Allah SWT. Dan waktu mana Nabi sampai kota Mekah, Nabi SAW himpun dengan semua mereka yang pernah menyakiti Nabi. Nabi dah masuk kuasai semua. Allah SWT. Akhirnya Nabi himpunkan balik siapa yang pernah menyakiti Rasulullah, yang pernah menyakiti para sahabat, menyeksa mereka di kota Mekah dulu sebelum ke hijrah. Jadi mereka himpun semua depan Nabi SAW. Nabi tak maki dia sebab Nabi ada kuasa. Ada setengah orang bila ada kuasa, ada geng sikit, oh maki amun orang, ajak orang gaduh lah. Waktu dia tak ada geng, nampak dia kena bully. Ada geng, nanti dia jadi kemah terus. Ada orang tu. Rasulullah ada kuasa waktu ni, tapi tetap macam tu akhlak. Tak keluar daripada akhlak yang mulia. Nabi himpunkan semua mereka orang yang pernah menyakiti Nabi, pernah memukul Nabi, memukul sahabat, nyeksa dan sebagainya. Ada sahabat sebab nama apa? Khabab kat dia. Dia diletakkan di atas, dia tukang besi. Bila dia tangkap dia buat apa? Kan besi dia ada tempat letak besi dan sebagainya. Dia bubuh tu api, bara dan api dan sebagainya. Dia tidurkan Khabab tu atas api. Sampai panggang. Sampai jatuhlah kulit-kulit dia juga lemak-lemak dia atas api. Jatuh tu. Tapi tak keluar Islam. Disuruh dia murtad daripada agama Muhammad. Keluar? Tak keluar. Khabab. Allah SWT. Allah SWT. Jadi Allah SWT macam-macam orang Mekah buat kat para sahabat Nabi SAW. Dipukul, dibunuh. Sumayyah disulah dia sampai mati. Syahid pertama dalam Islam orang perempuan. Sumayyah nama dia. Yasir, suami dia kena bunuh depan anak dia apa dia panggil apa? Ammar. Macam-macam, dibunuh, dipukul, ditangkap, dipenjara. Ada yang dipenjara tak bagi makan sampai mati, kebeluran pada. Ada yang dikurung. Pelbagai siksaan yang dibuat pada sahabat Nabi. Dan Nabi dah dapat kuasa, Nabi himpunkan mereka semua duduk depan Nabi. Dengan senjata yang lengkap, Nabi dan para sahabat. Dengan ramai tentera Islam. Lebih kurang 10,000 waktu tu. Ramai. Waktu itu, bila mereka tengok Nabi himpunkan mereka, mereka teringat balik apa dia buat pada Nabi. Mula daripada jack Nabi SAW. Sebab Nabi ada kuasa. Kata, wahai Muhammad, engkau yang baik, engkau pemaaf, wahai Muhammad, engkau orang tak pernah menyakiti orang. Mula daripada buat ayat-ayat indah elok. Wahai Muhammad, engkau kan orang yang lemah lembut. Wahai Muhammad, engkau kan awak keturunan yang baik, engkau kan puji Nabi. Sebab dia takut Nabi sakiti dia. Allah senang. Lepas dapat puji dia takut dalam masa sama takut Nabi ambil tindakan dibunuh dan sebagainya, disiksa balik. Sambil duk pujilah, duk jack. Lepas tu Nabi tanya dia, wahai kamu semua, Allah senang. Agak kamu, apakah yang aku akan buat kepada kamu semua? Aku nak buat apa pada kamu? Agak kamu. Muhammad, ampunkanlah kami. Betul Nabi kata apa? Allah senang. Pergilah kamu semua. Antum khulaqa. Kamu semua dibebaskan. Pergilah semua. Betul menangis saya. Ada yang masuk Islam. Kenapa? Tak sangka Nabi ada kuasa. Nabi sahabat semua lengkap. Tentera yang ramai. Kelapan senjata. Nabi dah berkuasa waktu tu. Aruh Nabi dah ramai. Tapi Nabi tak ambil kuasa, Nabi tak guna kuasanya, pengaruhnya itu yang kekuatan yang ada untuk menyakiti mereka orang yang pernah menyakiti Nabi. Nabi tanya dulu, kamu rasa kamu nak buat apa? Lagi takut. Kena kejut macam tu kan. Lepas tu Nabi kata apa? Pergilah kamu, aku bebaskan kamu semua bebas. Menangis masuk Islam terus. Itu akhlak Nabi SAW. Dan ada seorang pada waktu nama dia Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah. Dia ini bila dengar Rasulullah masuk ke Mekah,
waktu itu dia pilih untuk lari dari kota Mekah untuk selamatkan diri dia. Dia takut bila Rasulullah masuk Fathul Mekah, masuk kuasai Mekah balik dengan tentera Islam yang ramai, takut dia dibunuh kerana dia pun pernah menyakiti Rasulullah, menyakiti Islam, orang Islam. Dia lari sehinggalah dia pergi dari satu tempat, dia nak bunuh diri. Nak bunuh diri. Dan dia berlari menuju ke laut di Jeddah untuk bunuh diri. Di Mekah dia nak lari pergi duduk Jeddah, dan nak pergi cari laut, dan nak bunuh diri. Safwan bin Umayyah. Waktu itu sepupu pada Safwan bin Umayyah, dia dengar kata Umayyah, sepupu pada Safwan, nama dia Umair, dia mendengar kata sepupu dia ni dah lari nak pergi ke Jeddah, dan dia nak pergi ke laut sana nak bunuh diri. Dia tak sanggup nanti dibunuh, diseksa oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Sedangkan tak buat macam tu. Cuma dia takut sebab dulu dia pernah buat benda yang macam tu bila daripada kuasa kan. Waktu itu sepupu dia tak mau dia bunuh diri, dia datang jumpa Rasulullah SAW, ceritakan tentang keadaan Safwan bin Umayyah. Waktu tu Rasulullah suruh Umair ni pergi kejap Safwan, sepupu dia tu, dengan bawa serban Nabi SAW. Nabi kata nak ambil serban aku, pergi kejar dia. Supaya dia patah balik ke Mekah. Tak apa, balik ke kota Mekah. Jangan pergi ke sana Jeddah bunuh diri, terjunan laut. Dan serban ni apa? Serban ni bukti kata Rasulullah beri keamanan dan kemaafan pada dia. Serban Rasulullah. Kalau Umar pergi semata-mata kata balik, dia tak berani. Tapi kita ni serban Rasulullah. Serban itu dengan maksud, dengan simbol kata Nabi telah memberi jaminan keamanan dan juga keampunan pada dia. Tak payah bunuh diri, kata Rasulullah, baliklah sini. Waktu dia balik, dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, betulkah engkau telah memberikan keamanan padaku? Engkau takkan apa-apakan aku, wahai Rasulullah? Nabi, ya betul, tu tanda dia tu, serban aku bagi. Umair yang bawa serban, tunjuk serban. Allah SWT kata Safwan bin Umayyah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, bolehkah engkau berikan aku tempoh 2 bulan untuk kufikirkan untuk aku masuk Islam? Engkau amankan aku kan, engkau tak apa pun, tapi bagi tempoh 2 bulan. Aku nak fikir nak masuk Islam ke tak? Bagi aku kaji dulu Islam. Nabi kata, silakan untuk engkau berfikir. Bahkan kata Rasulullah, aku beri tempoh pada aku 4 bulan. Itu Nabi SAW. Dia orang pernah menyakiti Nabi, musuh Islam, tapi Nabi tak mau bunuh diri. Kalau kita ada bunuh diri bagus biar tentu kena telan dengan jos tu kena telan dengan ikan. Tak, Nabi kata patah bunuh diri dah balik mai. Nabi SAW. Dia kata Rasulullah nak 2 bulan, Nabi kata 4 bulan bagi kau fikir untuk masuk Islam. Akhlak Nabi SAW. Allah SWT. Belum sampai 4 bulan dia masuk Islam. Masuk Islam terus dia. Allah SWT. Dan daripada kisah ini jelas bahawa Rasulullah SAW bukan seorang yang jahat, pendendam, pengeji, pemaki, bukan. Penuh dengan akhlak, penuh dengan kesabaran, penuh dengan ketenangan menghadapi musuhnya, menghadapi orang menyakitinya Rasulullah SAW. Dan itulah akhlak para ulama yang kita boleh tengok pada hari ini. Tengok Seriduan yang buat video fitnah ulama, caci maki ulama, komen semua hentam ulama. Tetapi kita tengok ulama tak pernah menghentam pun netizen. Netizen hentam ulama, ulama tak hentam netizen. Kalau ulama sebenar dia tak maki hamun orang. Ulama yang sebenar dia tidak akan memaki orang yang memaki dia, mencela orang yang mencela dia, tidak. Dia akan terus mentaati Allah, berakhlak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlak ulama. Seperti mana kita sebut, ulama ni dia umpama 2, kata ulama. Yang pertama, dia umpama bukhur yang dibakar lagi wangi, lagi elok akhlak dia rupanya. Yang kedua, dia umpama pokok yang dibaling batu tapi keluarkan buah yang manis. Pokok kalau kita baling batu ke pokok setiap hari, dia tetap berkeluar buah dia pula manis. Pokok sakit tapi dia tak menyakitkan kita, bahkan dia maniskan kita lagi. Itulah akhlak para ulama, para salihin, awliya Allah Subhanahu wa taala. Okey ya. Dan itulah yang mereka warisi daripada Rasulullah. Sebab itu pewaris Nabi yang kata ulama ni, yang kata ulama Rasul Anbiya ni, dia waris 2 benda yang utama. Banyak ada yang warisi tu, tapi ada 2 benda yang utama yang diwarisi oleh seorang ulama.
Kalau tak ada dua ni, dia bukan ulama. Yang pertama dia warisi apa? Warisi ilmu Rasulullah. Ilmu apa ni? Ilmu kitabullah, ilmu Al-Quran, ilmu wahyu, ilmu hadis dikuasai. Dan isi pada Quran dan hadis apa? 3. Fiqh, tauhid, tasawuf. Tu isi Quran dan hadis. Quran dan hadis yang banyak-banyak tu, isi dia 3 tu. Yang utama maksudnya, yang menjadi fardu ain untuk kita amalkan. Fiqh apa? Halal haram, sah batai, haram, benda yang wajib, benda yang haram, benda yang wajib, benda yang makruh, benda yang sunat, benda yang harus dibincangkan. Quran dan hadis yang banyak-banyak tu, itulah isi dia. Ceritakan hal haram dan sebagainya. Cuma ulama-ulama fuqaha atau mujtahid telah memudahkan kita mengumpulkan ayat Quran dan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, hadis yang dihimpunkan di nama ilmu fiqh, ilmu syariah, ilmu Islam. Kalau ilmu kita dengan akidah yang betul, keimanan pada Allah, hari akhirat, rukun iman lah, itu dah ulama ambil ayat Quran dan hadis yang berkaitan dengan tu, letak dalam ilmu, dia panggil ilmu tauhid, usuluddin dan sebagainya. Adapun tentang akhlak Nabi, batin Nabi macam mana, zuhud, tawadhu', ikhlas, siddiq, yang tu semua ulama ambil ayat Quran yang macam tu, yang pembersihan jiwa ni, ambil ayat Quran hadis, impunkan jadi ilmu tasawuf. 3 ni bagi isi Quran dan hadis, dan 3 ni fardu ain ngaji. Okey ya. 3 yang utama dalam Quran dan hadis 3 tu. Jadi Allah Muhammad, Allah Muhammad. Kita nak cerita apa lah di situ tadi? Cerita apa tadi? Macam Nabi Quran hadis. Ulama ni dia ada 2 yang utama. Yang pertama mewarisi ilmu Rasulullah. Warisan apa? Ilmu. Dia terima warisan ilmu. Kerana berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Sesungguhnya para anbiya mereka tidak mewariskan dinaran wala dirhaman. Dinar tak, dirham pun tak. Maksudnya para anbiya tidak meninggalkan harta pusaka yang jenis RM2. Tak. Bukan tu warisan mereka. Allah SWT. Tetapi yang mereka wariskan, yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Maksudnya siapa yang ambil ilmu, maka dia mengambil warisan Nabi-Nabi dan dia menjadi pewaris. Kalau ayah kita meninggal, dia serah kita harta pusaka, kita jadi apa? Jadi waris ayah kita. Terpewaris. Rasulullah tinggal ilmu, kita ambil, kita dipewaris Rasulullah. Mana lebih mulia? Tapi orang lain semuanya hanya nak dipewaris harta dunia yang sementara, yang sirna, yang akan dihisap oleh nanti di akhirat. Tidak ada apa-apa maksudnya apa? Kesudahannya ada penyesalan. Sikit sangat orang yang ambil warisan Rasulullah yang menyebabkan kemuliaan dunia dan akhirat. Dia akan diangkat darjat dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Ilmu Rasulullah SAW. Ilmu agama Allah SAW. Yang kedua, seorang ulama yang kata pewaris Nabi tu, dia mesti warisi akhlak Nabi. Kalau ilmu banyak akhlak Nabi tak ada, bukan ulama tu. Itu alamak. Alamak buruknya akhlak dia. Alamak kasarnya dia. Alamak suka makinya dia. Alamak, semua kita kata alamak dia. Alamak. Bukan ulama. Allah SWT. Okay. Ulama ni apa? Yang pertama mewarisi ilmu, yang kedua mewarisi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pewaris Nabi betul-betul. Karena syarat untuk mendapatkan ilmu yang sebenar adalah adab akhlak. Ulama yang mereka beradab dengan dan mereka berakhlak, itulah ulama yang sebenar. Sehingga kan kata ulama, kalau kamu nak tahu ulama itu benar ke tak, dan mana golongan benar, tengok akhlak. Allah SWT. Akhlak yang mulia, akhlak yang elok, akhlak yang cantik dan indah macam akhlak Rasulullah, itu bukti orang tu orang benar. Sebab akhlak timbul daripada iman yang benar. Iman ni dia menimbulkan cinta, cinta menimbulkan akhlak. Bila ada iman akan ada cinta. Dengan iman pada Allah, pada Rasul, kita ingin mengenali, dan wajib kita mengenali. Selepas mengenali, kita akan timbul cinta, dan cinta akan timbulkan akhlak. Orang yang benar iman dia kenal Allah, dia kenal Rasul. Allah SWT. Dan orang yang kenal akan cinta. Dan orang cinta Allah dan Rasulnya, dia akan berakhlak. Berakhlak pada apa? Pada Allah, pada Rasul, pada umat, pada siapa saja. Sehingga kan daripada orang yang menyakiti dia pun dia berakhlak. Orang yang memaki dia pun dia bahasa berakhlak lagi. Dia tak balas makian dengan makian. Bahkan memaafkan, mendoakan hidayah dan sebagainya. Jadi Allah, di antara tanda ulama itu benar, di atas jalan benar, akhlak macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak, ada akhlak. Tapi kalau kerasnya, orang semua kafir,
orang musyrik, orang dah ni, orang ni aku paling betul, orang ni tak ada akhlak. Tak ada akhlak. Bahkan bila orang segok dia kata, doktor, ustaz, tak kenal lah ustaz Hurai kata, kamu dah berapa PhD, kamu nak tegak saya? Jelas orang ni bukan orang yang benar. Kerana tidak ada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak macam tu. Nabi tak macam tu. Allah SWT. Nabi bila ditegur ataupun diberi cadangan oleh sahabat ataupun dipotong lah cadangan Nabi, dipotong oleh sahabat, kata Rasulullah ini macam ni lah yang lebih baik Rasulullah. Masa sahabat pun nak potong, nak pergi nampak ni lebih baik, bagi pandangan juga. Nabi tengok pandangan dia, Nabi kata, bagus pandangan kamu, kita ikut kamu. Nabi SAW. Nabi tak kata, Tuhan mana lantik kamu jadi Nabi, nak potong aku. Tak ada. PhD mana aku ambil? Tak ada. Kalau tu betul, terima sudah, cukup. Okay, ya. Kalau pun tak betul, kenapa kita lekehkan orang? Kamu ambil PhD mana? Kamu berapa PhD? Kamu nak hujah saya? Kalaupun dia tu salah, cukup kita tahu, terima kasih pakcik, nanti saya tengok lagi macam mana. Macam tu sudah. Ulama-ulama kita di Kota Tarim, Al-Habib Abu Bakar Al-Adani, duduk dalam majlis ilmu, ada seorang bangun kata dia macam-macam. Lepas itu kata nak hujah lah, nak lawan gaduh lah dengan Habib Bakar ni. Habis dia cakap, Habib kata apa? Jazakallah khair, jazakallah khair, jazakallah khair. Dia baca di kitab. Orang tu sampai kata macam dia, rendah-rendahkan dia, jatuh kat muka dia, tapi dia hanya jazakallah khair. Allah SWT. Orang tanya Habib, apa tanya balik Habib? Tak ada apa, tak ada masalah apa, risaulah tu. Dia pun ada pandangan dia marah apa semua, tapi kat dia lah. Allah SWT. Al-Habib Abdul Qadir As-Sagaf, Al-Habib Abdul Qadir As-Sagaf. Habib Abdul Qadir As-Sagaf ni kutub dia guru utama pada Al-Habib Bakar Al-Adani. Pernah juga satu hari macam tu, duduk dalam satu majlis, orang bangun kata dia macam-macam. Dia jangan diam, dia kata jazakallah khair juga, syukran. Masuklah kita, anak murid marah, anak murid kata, Habib, takkan kita tak buat tindakan apa kat orang ni? Takkan kita tak kata balik apa semua, tak bujah balik, dia kata Habib ni sesat lah apa. Habib muskilah kata tak ada masalah apa, tak ada pergi kat dia, tak apa, okey saja. Tak apa. Dia tegur tu biasa, tak apa. Itu akhlak ulama. Kita kalau orang tegur, kita kata, orang tegur aku elok ya. Tak ada akhlak. Dia kalau kita ada akhlak, orang tegur kita pergi macam mana Habib dia? Dia kasar ke, dia tinggi suara ke, dia maki kita sambil tegur kita, pergi dia, kita dengar, oh betul ke aku salah, sudah. Atau aku tak salah, apa nak dia kata tu? Ambil pergi dia, maafkan dia cukup. Mungkin dia salah anggap, sudah, kan selesai kalau macam tu. Itu akhlak Nabi macam tu. Tak ada pula bila Nabi tu dimaki, dikata, ditegur kadang keras oleh orang-orang yang mereka benci Nabi. Nabi kata apa? Tegur elok sikit. Aku boleh terima teguran tapi elok. Tak ada. Nabi dengar ya, tu Nabi berpaling. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, itu ayat Quran. Ajak macam tu. Bila orang jahil ni depa ajak gaduh, tengkak, pengata kat kita, tengkaklah. Kata kat depa salama. Bye bye, assalamualaikum, tu saja. Salam ni maksudnya apa? Satu kalimah yang sejahtera, selamat. Dan kamu balas kekerasan dengan kekerasan. Orang main tegur kita, oi, hampa sembahyang tak betul ni. Hang tegur elok sikit. Jangan. Oi, hampa sembahyang tak betul ni, tengok. Tak betul tak mana? Tak betul sebab betul aku ni khusyuk benda. Tak ada adab dengan Allah. Astagfirullah. Kan bagus. Yang tegur kau elok lagi hang siapa? Kau ingat betul sangat? Tak boleh. Ada orang dia kata apa? Nak tegur aku tegur elok. Aku tegur elok aku boleh terima. Boleh terima apa? Kamu tak ada akhlak. Problemnya kamu tak ada akhlak. Kalau ada akhlak, orang tegur kasar ke, orang tegur lembut ke, dia hangguk itu saja. Bahkan orang pun akan jadi lemah dan orang akan jadi kalah dengan akhlak macam tu. Lama-lama dia tu nak tegur kali kedua, dia segan nak kata tok-tok. So, dia ni kalau aku buat kasar dia lembut tu. Kali kedua dia main tegur lembut ya. Ni. Tapi kalau kita marah balik, dia tegur kasar, nanti dia nak test kita lagi. Yang pernah buat marah ni, geram. Dia tu pun geram tak? Tengok. Nabi SAW kalahkan orang dengan akhlak yang Nabi yang lembut. Nabi kalahkan gitu. Nabi tak kalahkan dengan kuatan Nabi. Memang Nabi dah kuat. Tapi Nabi guna kuatan tu untuk jihad fisabilillah. Tapi untuk macam-macam ni Nabi kalahkan daripada dengan akhlak saja. Okey ya. Kadang akhlak kita tu dapat mengalahkan orang. Kadang-kadang kelembutan itu lebih kuat daripada kekerasan. Kadang-kadang kelembutan lebih kuat. Kita duk anggap keras saja boleh okeykan semua keadaan, itu tertipu tu. Berapa banyak Nabi guna kelembutan kalahkan orang. Tu Nabi SAW. Maksudnya kadang-kadang lembut lebih kuat daripada keras. Lembut lebih kuat daripada keras. Okey ya.
Allah SWT. Okay, jadi macam tu. Tu Nabi SAW. Jadi kalau seorang tu ulama, dia warisi dua, ilmu dan juga akhlak. Akhlak timbulkan apa? Ilmu dia benar. Sanad sampai Rasulullah. Kerana kefahaman dia benar. Ambil ilmu daripada Nabi. Yang kedua, kerana dia amal ilmu dia. Dan iman daripada Allah dan Rasul benar. Maka timbul akhlak yang mulia. Dia tak sanggup nak keluarkan benda-benda buruk di diri dia. Tak sanggup. Orang kata, tu Syekh. Orang maki Syekh ya? Tak apa lah. Abang macam mana? Tuhan kendak ke tu? Macam tu. Allah Tuan Guru Rifai waktu mana Allah SWT waktu mana ziarah Tuan Guru dulu, pernah setari ziarah Tuan Guru, Allah SWT, Tuan Guru cerita pasal orang pernah sakiti dia kat pondok agak, sampai berkelak perang, sampai nak bakar rumah dia apa semua. Kerana anak dia ni lama dah geram kat Tuan Guru. Dia kata Tuan Guru macam-macam, dia anggap Tuan Guru nak buka markas lah. Tuan Guru ni dia lebih pada ta'lim, menuntut ilmu dan tarbiyah murid dia. Tapi ada mungkin dari segi orang kepartian ni, mereka kadang fanatik terlebih dululah. Ini tak berapa nak fanatik sangat lah. Zaman dulu ni fanatik parti tu dia panggil pak agak melampau sampai kadang menghukum kafir dan sebagainya. Jadi Tuan Guru dia lebih menemukan majlis ilmu dan tarbiyah. Allah SWT. Dia ni anggap Tuan Guru nak buat macam markas parti tu. Tuan Guru lah cerita gitu. Tuan Guru kita bukan nak buat begitu. Kita bukan nak atau orang nak musuhi siapa-siapa, tak ada. Tuan Guru dia jalan tengah, jalan kasih sayang, akhlak Rasulullah SAW. Dia anggap macam dia dengki hasad semua Tuan Guru. Akhirnya kata macam-macam lah. Sampai satu hari dia dah kemuncak nak kata kat Tuan Guru Rifai, anak Tuan Guru pergi buat apa tau, bagi main lah. Akhirnya pagang dia jadi macam nak tahu, reban ke apa tau. Dia main malam tu, dia berkeluar perang. Dia marah-marah, kata macam-macam kat Tuan Guru, kasak-kasak semua. Dan dia kata apa, malam ni aku nak bakar rumah hang. Seolah dia nak halau Tuan Guru keluar dari kampung tu. Tak mahu Tuan Guru duduk. Sebab Tuan Guru memang bukan asal kampung tu pun. Tuan Guru duduk sana tu, kat Lanai sana. Tuan Guru main duduk Cerak Salang ni, tempat tanah situ. Allah SWT. Tuan Guru kata apa, dia tak kata hang cakap elok sikit, aku ni Tok Guru ni, hang nak tegur aku pun tegur elok, aku boleh terima. Tak ada. Akhlak Rasulullah SAW tu tanda dia benar iman dia, tauhid dia betul. Dia pandang daripada Allah, aku bergaul dengan Allah tu kena dengan akhlak, adab, jaga kata-kata aku, takut Allah pandang aku buruk. Nampak? Di situ dia bukan pandang orang ni buruk, pandang aku buruk, takut Allah pandang dia buruk. Awliya Allah Subhanahu Wa Taala tu. Dia kata apa, nak bakar rumah saya, anak-anak bini dah tidur dah kata dia. Saya segan nak gerak mereka, nak kejut mereka malam-malam ni sebab dia tidur dah. Kan nak mai bakar esok pagi lah. Esok pagi mai bakar kata dia. Balik terus. Tak bakar-bakar. Kenapa? Terkesan dengan akhlak ulama. Kesan dengan akhlak ulama. Tuan Guru pernah orang tu sakit, duk menyusui Tuan Guru dulu, buka pondok, dia tu sakit. Tuan Guru cerita balik lah, dia sakit-sakit. Allah SWT. Tok Guru start motor nak pergi ziarah dia. Dia ni duk maki hamun lebih kurang kata kat Tok Guru belakang. Macam-macam musuhi Tok Guru, nakiti Tok Guru. Satu hari Tok Guru dengar dia sakit. Tok Guru start motor nak pergi ziarah. Geng pondok sekat. Tok Guru yang nak pergi, pasal panggil ustaz lah waktu tu. Dia panggil orang panggil ustaz, buka pondok dulu. Ustaz yang nak pergi. Yang nak pergi. Dia ni dah teruk sangat dah ni. Jauh salah pergi. Sedua Tok Guru bagi. Tok Guru kata apa? Rasulullah tak macam tu. Rasulullah ziarah orang sakit. Setiap motor pergi juga, Tuan Guru Rifai. Pipi menangis orang ni, minta maaf kepada Tuan Guru. Akhirnya dia mengaji pula dengan Tuan Guru. Mati dia husnul khatimah, alhamdulillah. Jadi maksudnya apa? Itu ulama benar. Tanda ulama tu benar, akhlak dia macam Rasulullah SAW. Kelembutannya, hikmahnya, akhlak apa dia panggil, sakinahnya, ketenangannya, khusyuknya, waraknya, tawaduknya, macam akhlak Rasulullah. Dia persikit tentang ketinggian. Ni saya tak ada idea tu. Dia nampak dia PhD, dia nampak dia tak, bukan ulama tu. Okey ya. Bila orang tegur dia tanya pula orang dia PhD ke tak, bukan dia tu. Okey ya. Jadi akhlak ulama adalah akhlak yang tidak nampak langsung ketinggian, kerendahan mereka, kehambaan mereka pada Allah. Itu akhlak Rasulullah SAW. Jadi itu di antara akhlak Nabi SAW. Nabi satu hari, ni akhlak Nabi SAW. Last lah kita ambil yang ni ya. Satu hari Rasulullah SAW, Allah SWT Muhammad, tengah bagi harta rampasan Khaybar.
Khaybar ni peperangan dengan Yahudi lah. Tiba-tiba waktu Nabi tengah bagi harta rampasan perang, harta ghanimah, mai seorang lelaki, dia kata, wahai Rasulullah, i'dil. Dia kata, wahai Rasulullah, hendaklah engkau adil. Adillah dalam memberi harta ni. Seolah dia nak perbetul Nabi, dia nampak Nabi buat tak sahih, dia paling sahih. Ada golongan ni ada. Orang tak sahih dia paling sahih, bahkan Nabi pun tak sahih amal. Ada zaman Rasulullah ada muncul dah. Dia paling sahih, dia paling betul sekali. Nabi pun dah tak jadi tak sahih dah. Macam dia berkata lah, mayang paling sahih kata depa mayang tarawih 8 rakaat. Hadis semua. Padahal sahabat dah buat ijma', sepakat para sahabat buat 20 zaman Sayyidina Umar. Maksudnya apa? Sahabat tak sahih, kita yang sahih. Oh, kita hidup dalam jalan kita amal sahih, sahabat amal tak sahih. Masya-Allah, sahabat buat bid'ah, kita buat sunnah. Pelik Sedangkan mereka tu dijanjikan oleh Nabi, dipuji oleh Nabi dan sebagai penolong Nabi SAW, pencinta Nabi yang sebenar. Okey. Itu ada bid'ah semua tu buat faham baru. Ya memang ada qaul kata 8, tapi jangan kamu kata orang buat 8 tu betul, buat lebih pada 8 tak betul. Itu bid'ah tu. Okey ya. Buat faham-fahaman yang ekstrim tak ada zaman Rasulullah, faham ekstrim agama macam tak ada. Peganah tu, peganah. Ekstrim tu. Buat benda-benda yang menghura-hurakan masyarakat. Keganasan dia panggil ya. Dia panggil melampau dan mengeluarkan hukum, melampau dalam pertahankan pandangan mereka, melampau. Bila orang tegur mereka, dia berkata apa? Raikanlah pendapat kami. Kita rai pendapat orang. Oh, kalau pendapat orang lain, oh tak boleh, tak rai. Ni ahlul bid'ah. Buat pemahaman yang keras yang tidak ada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey ya. Allah SWT dia kata i'dil wahai Rasulullah. Adil lah. Maksud tak sahih ni kamu buat ni. Tak sahih. Tak betul lah kamu buat ni. Allah SWT. Rasulullah SAW pun kata waktu tu, Nabi marah. Nabi kata waihak. Waihaka ni maksud celaka lah kalau kita terjemah gitu. Tapi kata ulama, guru kami di Kota Tarim kata, kalau Nabi kata waihak, maksudnya malang kamu atau celaka kamu. Bukan maksudnya celaka yang makian tu. Waihak ni maksudnya apa? Satu kalimah yang disebut oleh orang Arab ataupun Nabi sendiri untuk menarik perhatian orang tu, nak bagi orang tu sedar bahawa apa yang akan disampaikan ni sangat penting. Waihak, lepas tu maksudnya benda yang sangat penting. Kalau waihak, celaka engkau. Tapi tak tahulah terjemah macam mana kalau yang sebenarnya tu hakikat sangat. Tapi kalau Melayu macam tu, kau malang kau dan celaka engkau. Tapi sebenarnya bukan makian. Kerana waihak ni maksudnya bila sebut waihak, waihaka, maksudnya selepas itu kata-kata yang sangat penting, bagi perhatian. Kalau bahasa Kedah mungkin woi, dengar ni. Itu dia apa? Itu penting tu. Betul ya. Allah senang. Dengar elok. Macam tu kata, betul kita cakap tu. Dia kurang begitulah. Nabi kata waihak faman ya'dilu idza lam a'dil faqad khibtu idzan wa khasirtu in kunta lam a'dil. Nabi kata waihak, maka siapakah yang berlaku adil jika aku tidak adil? Siapa lagi kalau yang lebih adil kalau aku tak adil? Maksudnya jika demikian aku sungguh kecewa dan rugi jika aku tidak berlaku adil. Bahkan ada riwayat Nabi kata apa? Engkau tak percaya pada aku bahagikan harta ni, kau kata aku tak adil. Siapa lagi lebih siapa lagi lebih adil daripada aku? Bukan Nabi sombong, maksudnya apa? Kan dia Nabi, dia Rasul, dia maksum, mesti dia paling adil sekali. Allah SWT. Bahkan ada yang Nabi kata apa? Nabi kata Tuhan pun percaya pada aku, dia turunkan wahyu dari langit, engkau tak percaya pada aku. SWT. Waktu tu Umar Al-Khattab kata apa? Wahai Rasulullah, bolehkah aku memenggal lehernya? Mai aku pancung bang ni, tak guna ni. Mamat ni mau sapu terus ya. Kata Sayyidina Umar, sungguh dia munafik wahai Rasulullah. Ni orang munafik, menentang Rasulullah, membenci Rasulullah. Kata dia sahih, Nabi tak sahih. Sayyidina Umar nak pancung terus. Tengok Rasulullah kata apa? Yang penuh kelembutan. Ma'adallah an yatahaddatha an-nas inni aqtulu ashabi. Aku berlindung kepada Allah daripada perbicaraan orang ramai, orang pakat duk kata bahawa aku membunuh para sahabatku. Aku tak mau nanti dia ni mai duduk dengan kita. Memang dia munafik pun. Dia telah kafir lah kerana dia telah menentang, mengingkari Rasulullah SAW, menghina Rasulullah dan sebagainya. Tapi tak payah bunuh dia, kata Nabi. Kenapa? Dia kan duduk dengan kita, nanti orang akan heboh kata Muhammad bunuh sahabat dia. Dia bukan sahabat Nabi Muhammad.
Allah SWT. Maksudnya apa? Itu kelembutan Rasulullah dan berhati-hati Rasulullah dalam membuat tindakan. Nabi tak kanai. Penuh kelembutan, penuh ketenangan, penuh kebijaksanaan tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mai di akhir zaman ni satu golongan, oh itu tak sama pandangan kita, bom masjid dia. Bom kubur, bom masjid, bom orang tengah zikir, bom tengah orang tengah maulid. Bom kan tak sama pandangan bom. Ini ahlul bid'ah yang muncul di zaman kita. Ahlul bid'ah Allah SWT yang mereka buat itu bid'ah yang bukan bid'ah hasanah, tapi bid'ah sayyi'ah yang sangat buruk. Yang akan mendatangkan kemurkaan Allah SWT, menghalalkan darah kaum muslimin, mengatakan kafir pada orang tauhid, mengatakan orang yang buat amalan-amalan, mengatakan bid'ah, musyrik dan sebagainya. Bahaya sekali, na'udzubillah. Rasulullah tak kerah macam tu. Ya, akhlak Nabi SAW. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi kerana sirah dan juga kehidupan akhlak Nabi SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Surah An-Nur fasa 3 Seremban kerana menganjurkan majlis ilmu kita pada hari ini. Semoga Allah menepati kita. Allah jadikan akhlak kita akhlak yang tidak maki orang, tidak berkeras dengan orang, membalas kejahatan dengan kebaikan, membalas kebaikan dengan yang lebih baik, dan semoga Allah SWT jadikan kita orang yang tidak menyakiti hati orang, memaki orang, menghina orang, melaknat orang. Semoga kita menjadi orang yang mengikuti akhlak-akhlak kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.